Sahabat yang membaca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ini, apabila Nabi sembahyang, Nabi baca Rabbana lakal hamdu. Kemudian sahabat di belakang dia tambah perkataan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Selepas daripada sembahyang, Nabi tanya siapa yang menambah bacaan dalam sembahyang tadi. Maka Rifa'ah Ibn Rafi' dia mengaku dia tambah. Nabi kata malaikat berebut-rebut nak menulis pahala bagi orang yang membaca bacaan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Mana besarnya lah ganjaran pahala tu besar. Banyaklah doa, terlampau banyak doa disebut di sini. Macam-macam disunat ditambah. Tapi i'tidal ni tidak boleh, dia tak boleh panjang lebih daripada kita membaca Fatihah lah. Jangan kita lama sangat i'tidal itu, lebih daripada qadar kita membaca Fatihah. Jadi kalau lebih daripada itu membawa perdebatan lah sembahyang kita. Kerana i'tidal ni dipanggil rukun qasir, rukun yang pendek. Mana rukun yang bukan difasad. Kerana dia ceraya di antara rukuk dengan sujud. Kalau daripada rukuk terus ke sujud, bayangkan kalau Allah Ta'ala tidak jadikan i'tidal, daripada rukuk nak terus kepada sujud, banyak jatuh. Yang muda tak apa dah, sihat. Bagi yang tua tak kuasa nak turun sujud. Sebab tu dah disuruh i'tidal dahulu, barulah turun kepada sujud. Wa tumakninatu fihi, i'tidal dan tamakninah di dalam i'tidal. Jadi kita tak bergeraklah apabila kita angkat daripada rukuk tu, Sami'allahu liman hamidah, tangan kita tak bergerak. Selagi tangan kita berhayung walaupun sikit, dia panggil kita tak tetap anggota, tak ada tamakninah di dalam atau i'tidal kita. Wa sujudu wa tamakninatu fihi, rukun yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poin 7 iaitu sujud. Sujud ni kita kena sujud dengan 7 anggota kita. Mana dahi, kedua tapak tangan kita, lutut kita dan kaki kita. Yang 7 anggota lah. Yang Nabi sebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Disuruh aku, diperintah Allah Ta'ala perintah aku bahawa aku sujud dengan 7 anggota, iaitu dahi, kedua belah tangan, 2 lutut dan 2 tapak kaki. 2 kaki, ujung kaki lah kaki kita. Disyaratkan kita sujud ni kepada benda yang tidak bergerak dengan sebab gerak kita lah. Kalau kita sujud di atas kain telekung kita, tak sah lah sujud kita. Ataupun bagi lelaki kopiah dia ataupun songkok dia tu, letak jantung dia sujud, maka tak salah sujud dia. Kerana dahi ni disyaratkan sujud. Dahi ni mestilah pada benda yang tidak bergerak, dengan yang benda yang tidak berada pada tubuh badan kita
yang bergerak. Kalau yang berada pada tubuh badan kita, kita sujud yang bergerak. Kita gerak, benda tu bergerak. Kain-kain kita pakai lah, bergerak sebab kita bergerak. Itu tak sah sujud kita. Kalau sejadah tu tak apalah, dia tak bergerak. Kain telekung. Kain telekung ke. Jangan pada dahi lah, jangan tutup pada dahi. Kalau kita sujud pada kain telekung gitu, Kalau tangan dia berlapis, tak apa tangan tak apa. Dahi saja dia tak boleh tertutup. Kalau tangan ke lutut ke kaki ke, kita pakai stocking ke apa, tak apa. Hanya dahi saja. Dahi je kita kena bukakan dahi. Sebab tu kalau kita sujud di atas, kita kata sujud di atas kertas. Pertama kita sujud atas kertas, kerana kertas tu melekat di dahi kita. Kertas tu kita kena buang. Ini Ustaz, kalau sejadah itu selalu kamu mengganti sejadah kecil, tak sujud. Tak apa. Jangan sejadah kecil tu melekat di dahi kita. Kita sujud lagi dengan melekat. Tu tak boleh lah. Betul. Betul. Tak sah sujud kita tu. Kalau dia melekat di dahi kita, kita kena buang. Kena buang. Kertas ke apa, kita kena buang. Kalau tak buang, kita sujud tak batal lah. Sujud yang kedua tu batal. Dan disunatkan dahi kita sujud ni, nak kita tekan. Nak kita tekan sikit dahi kita tu. Jadi ulama selalunya, misal seandainya kita letak kapas tempat sujud kita tu, kapas itu akan jadi tak besarlah, dia akan jadi leper kapas tu. Maknanya kita sudah tekan dahi kita kepada tempat sujud. Tekan Ustaz, kalau dia yuhan dia elektrik, kalau nanti terkait tahu. Itu tak apa. Mana kalau bagi orang yang sakit kepala dia, luka di kepala, dia balut kepala dia, itu tak apa. Walaupun dahi tertutup, sahlah sembahyang dia, kerana luka tu lah. Kalau tak ada luka saja-saja balut, tak sah lah. Saja-saja balut kepala, dahi dia saja dia tutup, itu tak sah. Kalau dahi dia terluka apa, itu tak apa. Yang membolehkan dahi kita tu, kadang ada yang bila sujud tu dia macam terjongkit dari kepala. Maksudnya dahi dia tak rata dengan tempat sujud tu lah. Macam mana? Maksudnya dia sujud ke atas ni. Kalau dia sujud ke atas, kalau dia sujud ke atas lekung tu, tak sah lah. Dia lekung tu panjang sangat, dia sujud atas. Tak sah. Maksudnya tak ada syarat yang macam mana boleh membuatkan sujud dia tu sempurna. Ada setengah kata separa dengan hidung. Macam mana? Yang masa sujud tu, hidung kita pun kena kali dengan tempat sejadah, tempat sujud tu. Hidung ni dia mengikutkan yang rasanya sunat saja, kena letak pada tempat sujud. Sunat saja. Tapi ada ulama mengatakan wajib. Maknanya kalau tak kena hidung, maka tak sah sujud. Tak sah dahi tu. Takut dia tak sempurna. Tahu dah. Dia kena letak juga hidung tu di tempat sujud. Dia hidung tu sebenarnya mengikut dahi. Yang pentingnya dahi. Yang asal tak cuma kat tu. Tak apa. Cuma sunat saja letak hidung tu. Jadi kalau tertutup macam tu sujud atas pada dia punya lekung dia tu yang tertutup dahi tu, tak sah lah, tak sah.
Sebab tu kata disunatkan kita tekan sikit kepala kita supaya kita yakin bahawa kita sujud tu betul-betul dahi kita kena pada tempat sujud. Dan disunatkan kita buka mata waktu kita sujud. Bukan pejam mata dah, disunatkan kita buka mata. Kita lihat. Ustaz, bagi orang yang semayang duduk tu macam mana Ustaz? Ha? Yang semayang duduk tu kan dia tak kena dari duduk. Pada waktu apa? Semayang duduk. Dia tak bangun kursi kan. Yang tak boleh sujud. Yang tu lah kalau semayang duduk atas kursi, yang dibenarkan dia tu isyarat rokok. Kalau dia mampu sujud, dia kena sujud. Manakala dia tak mampu sujud, tak payahlah. Tapi memang tak mampu Ustaz. Kalau tak mampu, mana dia perendahkan sikit dia punya sujud dia. Perendahkan sikit sujud dia. Lelaki boleh sujud, kena sujud lah. Kena sujud. Maka kita tak mampu nak sujud, boleh kita isyarat. Bezanya antara rokok dengan sujud tu, kita perendahkan lagi dahi kita, walaupun tak sampai kepada tempat sujud. Tak masalah ni kan Ustaz, kalau sujud tu memang boleh, tapi bila dia nak bangun dia boleh sujud tu kan, dia macam tak boleh lipat kan. Jadi masa sujud dia tak masalah nak bangun tu. Jadi orang tak boleh nak tu juga kan. Kalau dia bangun pun cuma mungkin tak sampai lah kaki tu, macam saya sendiri lah memang tak boleh nak bangun dengan elok lah. Sujud tu boleh lah, cuma nak bangun tu bila kaki tu bila nampak dia macam jalan dia nombak kan sakit. Jadi bila menahan sakit tu yang tak. Tu dia nama kata apalah, dia syarat sujud. Mana tak kuasa lah kita nak lakukan sujud. Cuma kita kena perendah lah. Kalau kita semayang duduk biasa, duduk atas kursi tu tak dapat pahala sunat sebagaimana saya beritahu dulu. Tak dapat pahala sunat duduk atas kursi semayang ni. Yang sunatnya duduk tasyahud awal, ataupun duduk tasyahud akhir, ataupun duduk bersila. 3 tu ya, duduk yang disunatkan. Jadi apabila kita rokok kita biarlah kepala kita ni biar sama dengan lutut. Kalau sujud kita rendahkan lagi. Kalau Walaupun tak sampai kepada tahap dah kena dahi kita di tempat sujud, tapi kita rendahkan sikit lagi. Itu kalau duduk bawah lah. Duduk bawah. Kalau kita duduk atas kursi ni macam tu lah. Rokok kemudian sujud rendahkan sikit lagi. Biar beza. Jangan sama di antara rokok dengan sujud. Kalau pulang Ustaz. Kalau duduk bersila kan, duduk bersila kan, kalau kita rokok duduk, kalau sujud itu boleh tak sujud kan, tapi makin berani duduk bersila boleh tak? Boleh? Boleh. Kalau duduk antara duduk sujud tu kan berat sikit kan, susah sikit. Jadi kita duduk bersila. Jadi boleh bolehlah kita sujud kan, duduk balik. Jadi pergerakan daripada sujud ke bersila tu kita kira benda macam mana pula? Jangan bergerak benda yang 3 gerak yang anggota lah. Masalahnya daripada situ dia kena melipat. Tak apa, dia pasal lipat tak apa. Anggota lain. Anggota kaki tu tak apa, cakup anggota tangan kita bergerak, kepala kita bergerak. Kaki boleh lipat. Daripada bersila tu, kalau kita rokok, kita kena sampai lutut kita lah. Biarlah dahi kita bertentang dengan lutut. Bukan sampai ke lutut, biar tentang dengan lutut gitu. Kalau sujud turun lagi. Lagi satu Ustaz, semasa sujud, contohnya kalau kita main berjemaah, kalau kita bersejadah tu akan melintang macam ni. Kemudian tu masa sujud, kita punya dahi tu terlebih daripada sejadah, lutut kita atas sejadah, dan hujung kaki kita di luar sejadah ke belakang lah. Yang tu tak apa, walaupun tak kita punya tempat sujud tu tak rata. Ya, syaratnya janganlah jadi kepala kita ni tinggi daripada punggung kita. Itu syarat pertama sujud. Jangan jadikan kepala lebih tinggi daripada punggung. Kita sujud ni mestilah kepala rendah, punggung kita tinggi.
Tapi janganlah kita sujud tu kepala kita tinggi, punggung kita rendah. Itu tak nama sujud. Ataupun kita kata kita tengok raja sembahyang, dia apa kafe, apa permainan ni, apa dia punya tu, apa dah, tebal, kapet tempat dia sujud tu tebal. Kalau tebal sangat, kepala jadi tinggi pada punggung, tak sah sembahyang. Ustaz, lagi satu Ustaz, kadang-kadang sembahyang ni dia macam-macam cara kan. Bila kaki tu kadang-kadang tak ni, dia buat kaki tu duduk, kaki tu menunjuk macam tu kan. Ada yang kata tak boleh lah sebab menghadap kiblat gitu kan, kaki dia tak boleh Ustaz. Duduk kata macam menunjuk. Kalau itu dia kuasa duduk macam tu, tak apa lah. Dia harusnya lah. Ada masyarakat lah. Kalau sengaja tak boleh lah. Sebab kadang-kadang dia duduk macam-macam pandangan kan. Dia orang tak boleh. Dia buat macam ni. Dia menengok kanan juga tak. Jangan sampai macam tu menghadap kiblat tu dengan tapak. Kalau dia mama dia tak boleh nak kaki dia tu tak boleh nak bengkok apa, terpaksa dia lurus ke arah kiblat, itu tak apalah. Tak apalah bagi dia, orang lain tak boleh nak tiru lah. Tak hanya orang lain tiru. Yang dia tak sakit dia tiru. Ustaz, contohnya kalau kita solat menghormati waktu kan, kita duduk kan. Dia pun macam ni kita nak rukuk dia macam. Kalau kita dalam kenderaan, kita tengah tunduk ke. Kita tunduk sekadar mampu kita tunduk lah. Kita duduk atas kursi itu sekadar mana kita mampu. Terokok dan syarat dengan sujud. Dan kita kena letakkan kedua lutut kita lah. Mana anggota sujud, dahi, kedua lutut dan kaki kita. Kaki kita ni dia dinamakan apa dah? Perut bagi kaki kita yang putih. Jangan kita letak ujung jari. Kalau letak ujung jari macam ni, kita kata macam ni, kita letak tepat, itu tak sah sujud. Jadi kita kena lipat kaki kita. Kita kata ini tempat sujud, ini kaki kita tak macam ni, tak sah. Kita kena lipat macam tu, biar dia kena di yang putih ni, perut jari. Dia perut jari kita kena lipat. Jangan kita letak macam tu saja. Lentik ni. Kalau tak tu lain lah. Kalau tak boleh, Ada orang tu dia memang letak aja. Yang boleh tu sampai meletik sangat. Yang meletik tu naknya. Itu yang naknya. Yang letak macam tu tak boleh, letak saja, tak letikkan tu. Perut anak jari tu tak kena kepada tempat sujud. Itu mana 7 anggota tu. Dahi, 2 tangan kita. Kalau tangan dahi saja sujud, tangan tak letak, tak sah. Tangan tak letak pak sujud lah. Tangan angkat atas tu, sebelah tangan lagi angkat. Pendasar dia kena 7 anggota tu. Ataupun kaki sebelah kaki kita angkat. Tak sah sujud kita. Masa dia tengah sujud, dia gatal, garuk je. Terus tak balik. Tak apalah. Ya. Dia letak tu biar cukup tamak ninah dia lah. Kalau tangan tu bisa kata dia tak dapat, dia tak macam tu semua, dia macam tu, boleh? Tak apa. Ya, saya rasa akan satu juzuk daripada tangan kita ni, sikit daripada tangan kena kepada tempat sujud. Bila dahi kita dia panggil satu juzuk je, bukan semua dahi letak pada tempat sujud ya. Bila kaki kita belakang dia panggil satu juzuk sahaja. Manakala satu juzuk saja kita lipat. Kita kata 2 jari je kita lipat, yang lain tu tak lipat. Tak kenakan perut, tak apa, sah. Tidak disyaratkan ke semua jari kita 10 jari itu. Dapat 2 pun boleh. Dah sudah ada ya. Wajulusu baina sajadataini wa tama'ninatu fihi. Katanya wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka du'aan taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.